Kalau dia ada maruah, dia letak jawatan hari ini. Sebab sudah tentu majoritinya telah hilang. Semua pembangkang daripada Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan, yang bebas, muda, semua telah menyatakan bahawa mereka menolak Tan Sri Mahyudin Yassin. Dicampur dengan 14 daripada UMNO, sudah tentu dia tak cukup bilang. Tetapi dia tunggu sampailah bulan 9 akan datang, dan sekarang pembelian durian sedang berlaku. Sudah ada report polis yang ditawarkan katanya sampai puluhan juta. Saya dengar laporan mereka, saya sendiri, saya tidak tahulah, saya ni tak laku, tak ada siapa pun mari tanya. Dan kita dah jelas bahawa bukan soal Mahyudin tubuh badannya, bukan soal perangai peribadinya, tapi performanya, sikapnya menghancurkan parliamentary demokrasi, menghancurkan penghormatan kepada perlembagaan, merosakkan institusi yang ada, institusi Yang Pertua Agong, institusi parlimen, institusi Dewan Negara. Ini yang perlu dihukum Tan Sri Mahyudin Yassin, bukan di atas pribadi. Saya kalau jumpa Tan Sri Mahyudin sebagai seorang kawan lama, saya tidak ada masalah hal pribadi. Tapi dia telah merosakkan, menjahanamkan sistem politik Malaysia. Wajib orang ini dihukum, berhentilah sebagai Perdana Menteri kerana dia telah melakukan kesilapan yang besar, terutama untuk generasi muda yang akan datang. Bagaimana dengan ahli parlimen amanah? Adakah menerima tawaran yang sama? Saya dengar juga ada rakan-rakan ahli parlimen yang lain dicuba didekati. Tapi barangkali mereka tak berani lah kot, bos mereka ada di sini. Satu soalan cepu mas untuk Yang Berhormat Presiden. Apa yang Presiden paling takut? Saya paling takut ialah bila sistem yang kita bina. Saya sebut berulang kali, sejak tahun 55, parliamentary demokrasi, ianya hancur, anak-anak muda tidak percaya lagi dengan sistem ini. Ini amat berbahaya. Apabila mereka tidak percaya lagi dengan sistem parliamentary demokrasi, anak-anak muda akan meneroka jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain ini, kalau ada unsur-unsur luar masuk, kita tahulah sekarang ni, kalau kita nak untuk kita bangkit secara kekerasan, nak senjata ke sebagainya itu, ada pihak luar boleh beri untuk mengancam keselamatan negara kita. Dan bila sistem yang saya kata bukan ianya sempurna, tapi yang terbaik. Daripada tahun 55 sampai sekarang, insiden hanya sekali berlaku secara besar-besaran di Malaysia yang agak besar lah, iaitu peristiwa 13 Mei. Yang hadapan saya ni belum ada pada waktu itu. Itu saja berlaku pembunuhan, pembakaran rumah dan sebagainya. Tapi dapat dikawal dengan darurat pada waktu itu. Selepas itu kita tak adalah insiden besar, dan Malaysia memang terkenal di dunia. Di antara negara masyarakat majmuk, multi-religion, multi-races, tapi dapat hidup dalam keadaan aman dan tenteram, dan kita dianggap dalam negara OIC ini, negara yang amat dihormati. Sekarang sudah mulai menurun di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin. Kita lihat menteri-menteri kita sekarang ini kerap ke Timur Tengah, negara yang tak ada demokrasi, negara yang teruk di sudut human right. Tapi mereka amat kurang dan bimbang untuk pergi ke negara-negara yang demokrasinya, integritinya kuat, seperti Australia, New Zealand, negara-negara Eropah yang lain. Dan lagi kita lihat pula penghormatan orang yang kita perkenalkan apa arahan pun rakyat tak ikut, kerana sudah ada macam dua kelas yang saya sebut dalam parlimen. Menteri di England, dia bercium dengan seorang girlfriend dia, kan kita tak tahulah. Dia letak jawatan bukan kerana kesalahan bercium, kesalahannya melanggar SOP. Dia rasa dia bersalah. Satu lagi menteri yang langgar SOP, dia melawat kawasan yang dia tak boleh pergi, dia juga letak jawatan. Ada menteri yang lambat datang ke parlimen, tak dapat menjawab soalan ahli parlimen kerana terlewat, dia letak jawatan. Integriti kita begitu tinggi, integriti mereka begitu tinggi. Tapi di Malaysia bila menteri langgar SOP, ulama carilah burung hut-hut lah, burung gagak lah, burung tiung lah, nak membolehkan kononnya dia ini adalah seperti yang bertugas di zaman Nabi Sulaiman. Ini
ini politik lebay-lebay ni memang orang pandang hina, pandang lemah kepada integriti. Sebab kita lihat sekarang ni perjuangan yang saya sebut Islamis ini, mereka hanya tumpukan kepada soal fiqh dan jurispruden, tidak pergi kepada keadilan sosial. Inilah yang kita tewas, tidak seperti yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, seperti dikemukakan oleh Umar Abdul Aziz, yang pemisahan harta peribadi dengan harta awam, harta kerajaan. Sekarang parti-parti Islam yang berpeluang dapat kuasa, mereka melingkupkan pandangan orang terhadap Islam itu sendiri. Kenapa kita lihat sekarang ni, dari segi menteri-menteri di antara langgar banyak SOP ini, banyak daripada menteri yang beragama Islam dan juga daripada parti Islam itu sendiri. Seperti hal COVID ni dimainkan oleh Menteri Besar Kedah, yang dia kata kalau kita dah sedia kontena untuk isi orang yang meninggal dunia, kalau siapa nak masuk, daftarlah. Ini satu melawak yang amat menyedihkan kita. Kita boleh faham perasaan keluarga ibu bapa bila kehilangan Sazni Munir. Kami bagaimana sedihnya. Gitu juga kita kehilangan Sarah, isteri kepada Syuaib, dan Syuaib bagaimana perasaannya pula menanggung penderitaan berminggu-minggu melihat isterinya dalam menderita itu. Tiba-tiba hal kematian ini dimainkan oleh Menteri Besar Kedah. Jadi saya nak sebut di sini, saya ulang balik, bila parliamentary demokrasi ini kalau hancur, ia berbahaya kepada Malaysia. Yang Malaysia ni pula masyarakat majmuk, unsur-unsur luar mudah ditiupkan untuk main isu perkauman, agama dan sebagainya. Dengan parliamentary demokrasi, kita bergaduh, berperang dalam ceramah, dalam kempen dan semua. Akhirnya siapa yang memerintah bergantung kepada rakyat yang menentukan. Dan sistem inilah yang saya bimbang kalau ianya hancur. Yang menakutkan saya sekarang.